Parlimen Pasir Gudang. Sekarang di Pasir Gudang, masalah yang mendesak ialah kesesakan jalan raya, kesesakan lebuh raya. Ada 2 lebuh raya di kawasan itu, semuanya sesak. Ini bukannya keburukan, ini adalah hasil daripada kesan pembangunan. Rakyat ada banyak kereta, dan Pasir Gudang ini hub industri. Di Pasir Gudang ni, Puan yang betul, ada 2 pelabuhan. Ini jadi sebab itulah sesaknya. Kesan pembangunan, kejayaan sebenarnya. Jadi saya mengharap Kementerian Pengangkutan ambil maklum perkara ini. Saya ada satu cadangan untuk menyelesaikan masalah ini, iaitu di Pasir Gudang sekarang memang ada landasan kereta api daripada pelabuhan Pasir Gudang, pelabuhan Johor ke pelabuhan Tanjung Pelepas. Tetapi fungsinya untuk kereta api kargo, bawa kargo. Jadi saya berharap sebagai penyelesaian iaitu dinaik taraf landasan kereta api ini supaya membolehkan penumpang bina stesen-stesen untuk penumpang naik dan turun sepanjang daripada pelabuhan Johor sampailah ke Kempas Johor Bahru. Ini cadangan ini. Dan untuk makluman bahawa mantan Datuk Bandar Pasir Gudang iaitu Datuk Haji Asman Shah bin Abdul Rahman telah mencadangkan supaya landasan kereta api itu dimanfaatkan untuk rakyat Pasir Gudang sebagai public transport. Itu isu yang pertama, Puan, yang dipetua. Isu yang kedua juga untuk perhatian Menteri Pengangkutan. Sekarang ini sedang berlangsung iaitu bidaan nombor pendaftaran kereta kenderaan siri Madani dari nombor 1 sampai nombor 9999 dibuka pada 19 Oktober yang lalu, dilancarkan dengan kehadiran Perdana Menteri sendiri, tutup semalam 23 dan keputusan hari ini. Saya baca portal sebanyak 2.6 juta telah dikutip oleh Kementerian Pengangkutan. Isunya dari segi itu baguslah. Isunya begini, iaitu hak cipta terpelihara, iaitu intellectual property. Saya mendapat aduan daripada penduduk, salah seorangnya penduduk Pasir Gudang yang menyatakan hak cipta pendaftaran kenderaan Madani ini dari nombor 1 sampai Madani 999 telah didaftarkan di bawah Seksyen 26B Akta Cipta 1987, didaftarkan pada 26 Februari 2023. Adakah Kementerian Pengangkutan tak sadar perkara ini, iaitu ini hak cipta ini telah dipatenkan. Mereka yang terlibat ini telah ada sijil daripada jabatan kerajaan yang berkenaan. Jadi di situ saya tidak membuat apa sembarang sangkaan buruk ke apa. Saya minta Menteri siasat perkara ini. Kalau tersilap tidak menghormati paten hak cipta intellectual property ini serius. Sebab kita sebuah negara yang ada hukum. Jadi kalau tersilap minta maaf, buatlah bayar pampasan ke ex gratia apa yang patutlah. Saya nak jelaskan, saya disclose Puan yang dipertua. Saya isytiharkan, saya tidak ada apa-apa kepentingan dalam soal ini. Hanya menyuarakan aduan rakyat daripada Pasir Gudang. Terima kasih. Yang ketiga, Puan yang dipertua, belanjawan Madani ini yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan bagus. Semua jabatan dibagi peruntukan dan cukup
peguam negara sebanyak 267 juta lebih. Jadi tujuan itu yang kerajaan buat itu yang kita akan luluskan supaya Jabatan Peguam Negara, Badan Hal Ehwal Undang-Undang, Kementerian Dalam diserang oleh seorang pegawai polis, iaitu bodyguard yang escort BVIP, very important person. Saya tak nak sebut lebih daripada itu. Di Kuala Lumpur dah berbulan Puan Yang Dipertua. Yang menyerang ni sampai sekarang tidak dibawa ke mahkamah. Jadi saya sebagai ahli parlimen dan sebagai seorang peguam, ini satu pelanggaran prinsip keadilan. Driver itu rakyat kita, Ong Eng Kiong. Kalau kita di parlimen ini yang angkat sumpah di depan dulu untuk memelihara perlembagaan, menjamin keadilan untuk semua rakyat, okey, peka. Kita tidak dapat bela. Saya minta menteri yang jaga undang-undang, seorang lawyer, timbalan menteri yang jaga undang-undang, seorang lawyer, jawab di parlimen ini. Saya benarkan perkara ini berlaku begitu saja. Puan Yang Dipertua, saya slow sikit. Tadi marah sekejap. Ini isu Palestin. Saya dah bawa masalah Pasir Gudang, masalah OKU, masalah Plat Madani. Minta izin kita pergi bantu rakyat Palestin. Jadi kita bincang hal dasar. Kalau boleh lah. Kalau boleh, kalau tak boleh apa nak buat. Kerajaan seharusnya mengambil beberapa langkah. Kenakan cukai dosa, apa dipanggil, sin tax ini, terhadap syarikat-syarikat yang kita lihat menyokong Israel. Kita nak tutup syarikat itu tak boleh lah. Tapi sekurang-kurangnya kenakan cukai dosa, apa dipanggil, sin tax ini kepada syarikat ini. Kita tidak ada ballistic missiles, tak boleh. Tapi sekurang-kurang isyarat kita tunjukkan itu. Yang kedua, ini Puan Yang Dipertua. Saya nak bangkit, dia mungkin kerajaan pun tak senang dengan cadangan saya ini. Saya setuju dengan Putrajaya tadi, iaitu soal saham ni, MAHB ni, Khazanah yang handle, Perdana Menteri pengurusi Khazanah, syarikat Malaysian Airport Holding Berhad ini untung. Jadi tak perlulah, kalau boleh, tak perlulah kita saham dia tu 30% tu kita jual pada GIP. Saya tambah lagi, GIP ni sekarang dikontrol oleh BlackRock, batu hitam, BlackRock. Jadi rakyat Palestin disembelih, rakyat Lebanon disembelih, rakyat di tebing barat disembelih. Jadi saya mintalah pada pengurusi Khazanah, kebetulan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, kalau nak marah saya marahlah, tapi saya mohon kalau boleh kan, makna kaji balik, biarkanlah MHB ini teruskan mengurus lapangan terbang di negeri kita. Dan yang seterusnya, balik ke negeri kita, Puan Yang Dipertua, iaitu saya ucap syabaslah kepada Perdana Menteri Kewangan. Dia ada sebut, saya ada terbaca, untuk tahun depan ni tidak ada projek mega. Baguslah tu. Tapi takkanlah sampai bila-bila tak ada projek mega. Umpamanya ada cadangan kereta api HSR, kereta api laju, High Speed Railway Singapore Kuala Lumpur ni, mungkin dibuat public private partnership ke apa, saya tak faham tu. Kalaulah berlaku, kalau melibatkanlah
kerajaan, duit awam, kalau tidak sekarang akan datang. Saya mencadangkan supaya dipikirkan projek-projek mega ni, berbilion-bilion ringgit ini, kalau boleh dibentangkan oversight di parlimen ini. Kita ada Public Account Committee, jawatan kuasa kira-kira wang negara. Bagus kerja mereka. Tiap hari mesyuarat apa. Tapi mereka meneliti benda yang dah rosak, dah rugi. Bagaimana kalau kita buat, dua-dua kita buat, iaitu sebelum kerosakan berlaku, mana PS itu bukanlah campur busybody sangat, tapi hal-hal itu dipantau dari awal supaya kerosakan tidak berlaku. Ini kalau projek kecil-kecil tak payahlah. Ini projek yang besar-besar, macam HSR misalnya. Itu. Dalam nada yang sama, saya minta kerajaan, Menteri Keuangan mengkaji semula fungsi dan terma rujukan khazanah nasional. Seharusnya dikaji semula. Saya berpendapat khazanah nasional tidak seharusnya menjadi portfolio manager, tetapi sepatutnya khazanah nasional melabur dalam industri strategik seperti air, pertahanan dan keterjaminan makanan. Puan Yang Dipertua, ada 2 minit lebih itu. Saya nak sebut di sini, di dalam tinjauan ekonomi dan juga ucapan Perdana Menteri dalam pembentangan, menunjukkan jurang kaya miskin yang semakin meluas di negara kita. Dalam belanjawan itu disebut 85% rakyat akan berpendapatan rendah akan menerima subsidi. 15% T15 tak dapat subsidi. Dia anggap golongan yang berpendapatan tinggi. Saya bersangka baik. Sebenarnya mungkin kita boleh perhalusi. Menteri Keuangan lihat, kalau T01 yang atas sekali itu, T02 tertinggi 03, itu super kaya. Saya tak nak sebut maha kaya. Kita ni makhluk, kan tak boleh sebut maha kaya. Kan, tapi super kaya lah yang T1, T2, T3. Kalau turun ke bawah, T14, T15, dia tak kaya lah. Suami dia 6,000 gaji, isteri dia 5,000, anak yang bujang belum kahwin 4,000, campur-campur, lebih dah 15,000. Dah jadi T15. Dia dinafikan. Saya setuju dengan YB Muar tu. Dinafikan subsidi RON 95, dinafikan kemudahan hospital kerajaan. Anak dia yang sekolah kat Malay College dulu misalnya pun dinafikan. Ramai di sini pemimpin-pemimpin menteri ramai daripada Malay College. Ada juga dulu anak ahli parlimen, anak sekretari parlimen pun dapat subsidi itu. Jadi kena cermat sikit. Jadi yang T1, T2, T3 itu super kaya, super rich, ultra rich. Ini billionaire. Jadi saya minta timbalan pada Menteri Keuangan yang pertama mungkin saya bawa. Yang kedua, saya minta beritahu di mahkamah. Berapa ramai billionaire, harta berbilion dalam Malaysia. Siapakah mereka? Sila gulung. Kemudian, sektor mana mereka berkuasa? Berapa peratus mereka menguasai ekonomi Malaysia ini? Adakah mereka bayar cukai? Berapa ramai pekerja telah dijana daripada kekayaan mereka? Jadi saya minta bentangkan di parlimen. Tapi tolonglah selamatkan
jangan golongan nanti yang paras 15 tu jangan diinyaya. Kepada yang Puan Speaker, akhir sekali, ayat yang terakhir. Saya menyokong penyelarasan diesel oleh kerajaan. Saya sokong. Berlakulah pilihan raya kecil Sungai Bakap. Saya berkempen di sana. Saya mempertahankan kerajaan. Kalah parti kerajaan. Parti saya kalah. Jadi saya sayangkan parti PMX ini kalau boleh menang dalam pilihan raya akan datang. Tapi kalau laksanakanlah RON 95, saya bimbang. Mungkin kita sepenggal saja. Jadi sebenarnya Puan Speaker, orang kaya-kaya ni dia tak pakai RON 95. 97 pun dia tak pakai, dia pakai kereta elektrik. Yang kita nyanyikan golongan ini apa pasal? Demikianlah Puan Speaker, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Sila Yang Berhormat Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Terima kasih Tuan Yang Bertuah atas ruang yang diberikan untuk saya menyampaikan ucapan perbahasan belanjawan 2023 di peringkat dasar pada hari ini. Saya secara peribadi sangat menyokong ucapan Putrajaya tadi dan Pasir Gudang. Tahniah atas menjaga aset negara. Mungkin bagi saya untuk memberi sedikit pencerahan, saya beri peluang pada YB Putrajaya untuk mencelah. Terima kasih Jerai. Jerai tahu saya tak dan habis tadi. Terima kasih. Saya ambil ruang ini Yang Berhormat Jerai untuk menjelaskan mesej sebenar yang nak jelaskan tadi. Apa yang saya nak sebutkan tadi, bahawa kita kena ingat penjualan MHB put aside politics. Penjualan MHB 30% pada syarikat asing tidak ada keperluan langsung. Buatlah analisa macam mana pun tidak ada keperluan langsung. Itu aset strategik negara. Kita yang laburkan bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh lapangan terbang. Kenapa kita nak jualkan aset strategik ini? Dan kita perlu ingat bahawa lokasi Malaysia ini adalah amat strategik dalam peta dunia. Dan kita tahu bahawa dalam bulan 4 keluar berita, saya baca, tiada halangan MMC jual saham MMC Ports, kata Anthony Locke. Itu satu lapangan terbang. Baru cerita lapangan terbang. Ini cerita tentang pelabuhan. Bercerita tentang pelabuhan. Betul kita kata 30%. Betul kita kata 49%. Tapi apakah halangan kalau berlaku pada masa yang akan datang, aset-aset ini bukan lagi menjadi milik kita? Apa yang akan berlaku pada anak cucu kita? Kami di sebelah pembakar telah bercakap banyak kali, macam digantung kerana bercakap tentang MHB. Tetapi sebelah sana senyap. Saya menyeru pada semua sebelah sana. Lihatlah, ketepikan politik, lihat dari sudut aset negara. Dan apa yang paling penting, rakyat Malaysia. Kami di sini telah berusaha. Kita dah bahas sepanjang mungkin. Tapi untuk rakyat Malaysia, sama-samalah bersuara. Bersuaralah semua, kita tolak penjualan MHB. Terima kasih Jerai. Mas Speaker, macam digantung sebab dibawa surat layar. Okay. Perbetulkan, itu tidak betul. Macam digantung selepas kita berusul, beliau membawa surat layang. Tolong perbetulkan kenyataan itu. Yang Berhormat Jelutong. Okey, Sekejap Yang Berhormat. saya akan teruskan. Sekejap. Yang Berhormat Jelutong, kalau Yang Berhormat Jelutong bangun atas fakturan berapa, sekarang Yang Berhormat bangun tanpa ada fakturan, saya tak boleh buat keputusan. Okay. Sila Yang Berhormat. Tuan Yang Bertuah, terima kasih. Saya ingin saya bawa bangun dia di bawah peraturan Dewan. Yang Berhormat Jerai, saya nak minta sikit penjelasan. 3612. Bagi ruang dulu. Siap Yang Berhormat.